Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini kita berjumpa lagi dalam rancangan dalam channel Cikgu Syafiee. Reka bentuk teknologi, rancangan reka bentuk teknologi RBT tingkatan 3. Hari ini kita pergi pada bab seterusnya, iaitu bab 3, reka bentuk dalam perniagaan. Jadi kenapa ditekankan perniagaan di sini? Ini kita dah siapkan awal-awal, walaupun awak tak minat bisnes ke apa ke, perniagaan merupakan satu bentuk pekerjaan pada masa akan datang. Perniagaan, kalau kita tak ada kerja pada masa datang, antara bidang yang paling mudah kita ceburi walaupun kita kurang pengalaman ke apa ke, adalah perniagaan. Jadi tengok apa dia perniagaan. Mungkin tajuk ini sedikit banyak akan mendedahkan kita menerangkan apakah definisi perniagaan secara umum. Baik, yang pertama, kita tengok satu produk yang ingin dipasarkan haruslah diiklankan agar dikenali oleh pengguna. Jadi pengiklanan adalah salah satu bentuk pemasaran perniagaan. Bagaimana reka bentuk pengiklanan boleh memenuhi pemasaran produk? Jadi reka bentuk pengiklanan merupakan instrumen penting dalam pemasaran produk. Pengiklanan berperanan menyampaikan maklumat tentang produk yang telah direka bentuk oleh pengeluar kepada pengguna. Pengiklanan juga boleh dilakukan melalui pelbagai medium seperti media elektronik, media cetak ataupun media sosial. Kalau tengok sekarang, media sosial lah paling banyak melakukan pengiklanan. Kita tak nak tengok pun dia keluar juga. Kita tak ada iklan yang tak boleh skip. Ada iklan yang boleh skip tapi kita tengok dulu beberapa second. Itu dalam media sosial lah. Baik, kita pergi pada instrumen yang pertama, buku teks muka 124. Buku teks tingkatan 3 RBT 3.1, iaitu reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Apa dia instrumen? Instrumen ni adalah alat. Instrumen tu kira alat lah. Alat pemasaran. Jadi pengeluar perlu kreatif dalam membuat perancangan yang teliti supaya reka bentuk produk dipasarkan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Dengan demikian, produk yang dihasilkan mampu memberikan keuntungan yang maksimum. Kita boleh melihat berbagai pilihan reka bentuk produk di pasaran, namun setiap reka bentuk produk mempunyai keistimewaan tersendiri pada pandangan setiap pengguna. Jadi pentingnya bentuk yang menarik itu untuk menarik minat pengguna. Kalau kita tengok gambar foto 3.1, pelbagai pilihan reka bentuk beg sandang yang berada di pasaran, pilihan reka bentuk berbeza ini penting bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi bentuk yang pelbagai ini bukan sahaja berperanan untuk menarik minat pelanggan. Kadang-kadang semua beg akan isi barang, tapi reka bentuk tu kadang pelanggan minat sebab reka bentuk dia, minat sebab warna dia, minat sebab ciri-ciri dia mudah dibawa, ringan, kecil dan sebagainya. Seterusnya kita pergi pada muka surat 125. 3.1.1 menyatakan maksud pemasaran, marketing. Pemasaran adalah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah satu bentuk proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna menerusi proses pertukaran produk dan nilai antara satu sama lain. Maksudnya duit dengan produk lah. Dengan kata lain, pemasaran adalah proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasar dan menyampaikan maklumat tentang satu produk bagi memenuhi keperluan pelanggan dan kehendak pengguna. Sebagai contoh, pengeluar kereta Malaysia, Proton Holdings Berhad contoh, iaitu menyampaikan maklumat tentang kereta terbaru kepada pengguna melalui aktiviti pemasaran. Kita tengok iklan raya yang taja syarikat-syarikat besar lah, TNB, Petronas, Proton pun ada menaja iklan raya. Kenapa iklan raya mahal? Sebab dia lama, 1 minit mungkin bayar berpuluh-puluh ribu ataupun ratus ribu kepada pihak media. Baik, jadi kalau kita tengok muka surat 125 tu bawah peta alih dalam bidang pemasaran. Yang pertama, kenapa berlakunya pemasaran ni? Sebab yang pertama, keperluan dan kehendak pengguna. Pengguna nak kereta contohnya. Lepas tu ada permintaan nak kereta. Produk, dia pun keluarkan produk. Jadi nilai berapa harga dia, berapa modal, berapa jual. Pertukaran, nak tukar dengan duit lah, duit dan barang. Urus niaga berlaku perniagaan di situ, menukarkan barang dengan produk, kemudian pasaran. Produk tu dipasarkan. Baik, muka surat 126.
Okey, mula di situ sebelah kiri, pengeluar menentukan produk yang hendak dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Kilang proton tu keluar kereta dengan banyak sebab permintaan pengguna meningkat. Kemudian pergudangan, kegiatan menyimpan produk dalam gudang. Di sini juga aktiviti akhir seperti melabel, membungkus dilakukan. Kalau kereta dia bungkus seat je lah. Yang lain tu tak bungkus. Seterusnya pengangkutan. Okay, aktiviti mengagihkan produk dari satu tempat ke satu tempat yang memerlukan. Yang seterusnya promosi. Aktiviti pengiklanan, promosi jualan, jualan langsung dan publicity bertujuan untuk memperkenalkan produk. Perniagaan, aktiviti jual beli produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan pelanggan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dijual lah dekat-dekat bilik pameran tu dilakukan aktiviti jualan kereta di situ. Seterusnya pengguna akhir, pengguna yang membeli produk bagi kegunaan peribadi, keluarga ataupun isi rumah. Itu kereta personal lah. Penggunaan organisasi, contohnya kilang, syarikat ataupun organisasi yang lebih besar. Pengguna yang membeli produk untuk menggunakan kegiatan perniagaan seperti taksi sewa beli. Dia boleh buat bisnes pula. Sekarang Grab lah. Sekarang Grab, Uber ataupun Maxim Car. Banyak lagi produk-produk lain yang boleh digunakan untuk perniagaan, untuk membuat perniagaan. Baik, sebagai sedikit latihan pengukuhan kepada pelajar semua, saya tengok muka surat 170. Muka surat 170. Okey. Latihan pengukuhan bahagian A, jawab semua soalan. Ada 5 soalan di situ. Salin, lukis sikit gambaran. Jangan lukis cantik-cantik sangat, lukis biasa saja. Dan jawab tempat kosong ni, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Boleh rujuk buku teks ataupun apa-apa rujukan yang lain. Kemudian snap jawapan tu, PM Telegram pada saja. Jika tiada Telegram, boleh WhatsApp. Okey, teruskan ber-PDPR. Anda semua hebat. Anda semua adalah insan-insan yang mulia, yang menghargai masa, bertanggungjawab menguruskan diri sendiri dan tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar. Saya pun masih belajar juga. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi menonton video ini. Sila like, share dan subscribe. Jangan lupa komen nama pelajar di bawah dan juga kelas untuk saya mengambil kehadiran sebagai markah PBD pada pertengahan tahun nanti. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.